Jika engkau mendapatinya telah terbunuh, makanlah, kecuali engkau mendapatinya telah jatuh ke dalam air. Maka engkau tidak pasti adakah air yang telah membunuhnya ataupun anak panahmu. Kerana engkau tidak pasti di situ adakah air yang telah membunuhnya ataupun anak panahmu. Fa tu fa ta'lil, mana? Kerana engkau tidak tahu, tidak pasti. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Tha'labah Al-Khushani, katanya, saya pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya, wahai Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, kami berada di bumi ahli kitab. Kami makan dalam bekas-bekas mereka. Dan kami juga berada di bumi yang banyak binatang buruan. Aku berburu dengan menggunakan anak panahku, dan berburu menggunakan anjingku yang telah diajar, ataupun dengan anjing yang tidak diajar, tidak terlatih. Ceritakanlah kepadaku mana yang halal kepada kami daripada perbuatan-perbuatan kami itu. Nabi SAW bersabda, adapun apa yang engkau sebutkan itu, adapun apa yang engkau sebutkan bahawa kamu berada di suatu negeri di mana terdapatnya ahli kitab, kamu makan di dalam bekas-bekas mereka. Kalau kamu mendapati ada bekas lain selain daripada bekas mereka, maka janganlah kamu makan menggunakan bekas-bekas mereka. Tapi kalau kamu tidak mendapati yakni bekas lain, maka basuhlah, kemudian makanlah dalam bekas itu. Adapun apa yang kau sebutkan tentang bumi di mana banyaknya binatang buruan, maka apa-apa yang terkena anak panahmu, dalam keadaan engkau sebutkan nama Allah, sebutkan nama Allah, thumma kul, maka makanlah. Kemudian kau dapati ia setelah mati, makanlah. Wa ma asabta, dan binatang yang kau dapati dengan ataupun melalui anjingmu yang diajar itu, fadhkur ismallah, engkau sebutlah nama Allah, kemudian makan. Wa ma asabta bikalbik, dan apa-apa yang kau dapati melalui anjingmu yang tidak diajar, fa adrakta zakatahu, tetapi engkau sempat menyembelihnya, fakul, makan, boleh makan. Dengan sanad satu lagi itu serupa juga, cuma perawi dalam riwayat ini dia tak ada sebut saydal qaus, yakni binatang yang diburu dengan menggunakan panah. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Abi Tha'labah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, kalau engkau telah memanah, kemudian binatang yang dipanah oleh engkau itu hilang dari penglihatan, lalu engkau mendapatinya, yakni selepas itu, maka makanlah malam yuntin, selagi tidak berbau busuk, selagi ia tidak busuk. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Tha'labah daripada Nabi SAW tentang orang yang mendapat binatang buruannya, binatang yang diburunya selepas 3 hari, fakulhu, maka makanlah malam yuntin, selagi tidak berbau busuk. Dengan sanad satu lagi itu support tu juga, tapi perawinya tidak ada sebut tentang kebusukan binatang yang diburu tu, tak ada sebut. Wa qala fil kalb, dan tentang anjing pula Nabi SAW bersabda, yakni apa-apa yang diburu oleh anjing itu, kulhu, makanlah selepas 3 hari selepas tu, kecuali kalau sudah berbau busuk, maka kamu tinggalkanlah, jangan makan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan, ini bab lain pula, bab haram memakan setiap binatang yang bertaring, binatang buas yang bertaring, dan burung yang bercakar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Tha'labah, katanya Rasulullah SAW melarang an akli, daripada memakan setiap binatang buas yang bertaring. Ishaq dan Ibnu Abi Umar dalam hadisnya menambahkan, kata Zuhri, kami tidak mendengar hadis ini sehinggalah kami sampai ke Syam.
sehinggalah kami pergi ke Syam. Boleh juga. Riwayat daripada Abi Idris Al-Khawlani, katanya dia telah mendengar Abu Tha'labah Al-Khushani berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada memakan kulli dhi nabin, setiap binatang buas, as-siba' yang bertaring. Ibnu Syihab berkata kami tidak mendengar ini daripada ulama kami di Hijaz, sehinggalah Abu Idris menceritakan kepada kami tentang hadis ini, dan ia termasuk di dalam fuqaha ahli Syam. Hak satu lagi tu pun tu jugalah, lafaz dia tu pun lebih kurang sama je, lebih kurang sama. Hak tu lah. Kemudian riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW katanya, setiap yang bertaring daripada binatang buas, maka akluhu haramun, memakannya adalah haram. Riwayat daripada Ibnu Abbas katanya Rasulullah SAW melarang daripada setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar. Satu lagi tu pun lagu tu juga riwayat daripada Ibnu Abbas pula. Satu lagi riwayat daripada Ibnu Abbas juga lebih kurang tu lah. Tak apalah. Kita tengok. Sebelum ni kita duduk bincang tentang bab jihad. Perang sama mana dah? Duduk perang sebelum pada ni. Lepas tu sudah perang, kira-kiranya akhir-akhir baru ni kan, cerita balik ke rumah. Nak balik ke rumah tu kena royak dulu. Tu baru ni. Kita sudah jumpa dah baru ni. Dari segi kesesuaian bab ni, orang zaman dulu, ulama-ulama dulu dia tulis kitab ni tidak sesaja. Padahal Imam Muslim tak ada ni bubuh tajuk ni, tapi kira-kiranya dia tak ada bubuh tajuk, tapi banyak perkara susunan dia tu kena dah. Dia susun molek dah, tak ada nak bubuh tajuk dah. Sebab apa? Kalau kita perhati ni, tertib ni nampak sesuai. Bila balik kan, orang pergi ke mana-mana jauh, bila balik biasanya rewak gapo, orang makan lah. Makan tu kena sembelih lah binatang, barulah istimewa. Tidak makan suku tawa saja. Hak istimewa dia kalau baik wah, kalau gapo sembelih binatang. Tu. Kan? Nak sembelih tu lah ke mana cara nak sembelih? Dia kena royak lah pula cara nak sembelih tu lah ke mana. Tu dia ada sesuai dengan sebelum pada ni. Bila balik orang di rumah tunggu dengan gapo? Dia tunggu dengan makanan. Biasanya makanan yang istimewa ni yang disembelih. Nak sembelih lah ke mana? Ni. Tu kesesuaian di antara bab sebelum ni dengan bab ni. Walaupun tidak setara Bukhari banyak benar lah kalau lagu ni. Tapi dalam Muslim ni pun ada juga, kalau kita perhati molek memang ada. Itu satu, kesesuaian. Kesesuaian yang kedua, iaitu dari segi hak sebelum pada ni, kita sembelih orang, bunuh orang, buru orang. Orang saja kau yang diburu. Buru orang tak boleh makan, sembelih pun tak boleh makan. Harga dia yang diburu boleh dimakan. Binatang, dia apa? Selepas ni cara kau binatang, cara kau perburuan lah pula. Hak ni kalau kita buru boleh, kita boleh makan. Dan hak tadi, orang tadi, kerana Allah SWT juga yang membenarkan kita perang, boleh bunuh. Allah SWT juga yang membenarkan kita sembelih binatang. Sakit juga dia tu, berok-berok, kecil-kecil. Tapi oleh kerana Allah SWT membenarkan kita, boleh. Itu dia ada kesesuaian. Dari segi Allah SWT benarkan, baru boleh. Kalau Allah SWT tidak benarkan, tak boleh. Orang kafir kalau sembelih sebab kita, tak boleh. Sebab apa? Dia tidak terima kedaulatan, dia tidak terima kebesaran, keagungan Allah SWT. Dia tidak terima. Padahal binatang ni semua ni Allah SWT yang buat. Tiba-tiba seseolahnya dengan menyembah selain daripada Allah tu, ada orang lain yang berkongsi, sama-sama buat. Tuhan tak say lagu tu. Tak ada berkongsi, tak ada orang lain yang boleh buat. Tuhan yang buat. Ada kalanya dia ambil, kita tidak sembelih pun dia mati pun tolong juga. Daripada mati saja baik sembelih. Allah SWT bagi syariat kepada kita, boleh kita sembelih binatang, boleh makan. Kerana Allah boleh. Kalau kerana benda lain, kerana berhala, tak boleh juga. Tidak Islam, tak boleh juga. Mana orang yang terima kebesaran Allah, Allah yang menjadikan benda, Allah yang membolehkan. Seperti kita nak perang bunuh orang, Allah yang membenarkan, baru boleh. Kalau tidak, tak boleh.